Assalamualaikum dan salam sejahtera pada pelajar-pelajar tingkatan 1 SMK Matang Jaya. Ini adalah minggu yang kedua untuk pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita akan teruskan kepada tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama untuk tahun ini iaitu gimnastik asas tingkatan 1. Okey, kamu boleh bersedia dengan buku teks dan juga buku nota. Objektif pembelajaran kita pada hari ini tentang bentuk video kali ini adalah pelajar dapat mengetahui peralatan yang digunakan dalam gimnastik asas, dapat menyenaraikan kemahiran yang terlibat dalam gimnastik asas. Jadi dua je objektif yang kita perlu capai pada hari ini. Okey. Yang pertama, bila kita sebut pasal gimnastik untuk tingkatan 1 ni, peralatan utama yang akan kamu gunakan adalah ini. Ini adalah trampolin. Ini adalah trampolin, dan trampolin ini berbentuk segi empat sama. Okay. Di sekolah kita ada dua trampolin, tapi trampolin kita tu kecil je. Kecil tu dia dan bulat. Ada dua saiz, kita ada dua, dan bentuknya bulat je, bukan macam ni. Trampolin adalah salah satu alat yang digunakan dalam gimnastik untuk membolehkan murid membuat lantunan pelbagai bentuk badan dan layangan di udara. Seorang gimnas boleh melakukan pelbagai aksi akrobatik dengan menggunakan trampolin semasa berada di udara. Jadi dia lompat, dan gimnas tu dapat buat pelbagai bentuk layangan semasa di udara di sini. Kemahiran trampolin dapat membina pemasaan, koordinasi, timbangan dan kawalan badan semasa di udara. Aktiviti lantunan dan layangan di atas trampolin melibatkan bahagian kaki berbanding dengan kemahiran gimnastik lain yang memerlukan kekuatan bahagian tangan. Okay. Gimnastik yang menggunakan trampolin ni, kamu perlu kuat pada bahagian kaki saja, ataupun lower body ni. Daripada sini kamu kena kuat, sebab kamu menggunakan anggota badan ni untuk semua aktiviti dia nanti. Okay. Ini adalah kita akan masuk pula pada kemahiran asas yang ada dalam gimnastik asas tu. Kamu belajar gimnastik asas dan akan kemahiran asas yang perlu kamu tahu. Okay. Salah satunya adalah kemahiran asas lantunan. Okay. Kemahiran asas lantunan yang pertama adalah seat drop. Kamu tengok gambar ni, kamu akan tengok pelajar ni dia akan lompat, dia akan jatuh seperti kedudukan duduk, dia akan diri lagi. Berdiri tegak dan tangan lurus ke atas, lutut difleksi, pindahkan berat badan ke belakang, jatuhkan badan dalam posisi duduk. Ini jatuhkan badan akan duduk. Tangan di sisi badan dengan jari ke hadapan. Maksudnya adalah kembali ke posisi asal. Yang ni jatuh, dia akan bangun balik. Namanya seat drop ini. Seat drop. Okay. Seat drop ni ada seat drop ni. Yang pertama, kemahiran asas lantunan yang pertama adalah seat drop. Ini isi penting ni lah ni. Kamu ingat yang ni. Seat drop. Yang langkah-langkah ni
Kalau kamu nak lebih tahu, kena buat. Bukan sekarang lah. Bila buka sekolah nanti, insyaAllah kita ada masa kita akan buat. Kemahiran asal lantunan yang kedua adalah sit, adalah backdrop. Ni apa ni? Dia jatuh ke bawah belakang ni. Contact point utama dia adalah belakang. Lepas tu dia akan berdiri balik. Berdiri tegak di atas trampolin, lutut difleksi, jatuhkan bahagian belakang ni, badan ke atas trampolin. Tangan dan kaki dilurus serentak ke hadapan. Ni, kaki ni akan naik atas, tangan akan naik. Mesti dia jatuh menyentuh trampolin ni. Tangan ni akan naik atas, kaki ni pun akan naik ke atas. Terusnya kembali ke posisi asal. Dia akan berdiri, dia jatuh, belakang badan dia menyentuh trampolin, tangan ke atas, dia akan bangun. Dia akan ada daya ni. Jatuh ni akan ada daya, dia akan berdiri. Kemahiran asal lantunan yang kedua adalah backdrop. Ini yang kamu tahu. Ini kamu kena ingat yang ni. Okey. Seterusnya, kemahiran asal lantunan yang ketiga adalah hands and knees drop. Jadi jatuh ni apa? Tangan dan lutut. Berdiri tegak di atas trampolin, sama juga macam tadi. Macam backdrop tadi, macam sit drop tadi. Berdiri tegak, jatuhkan kedua-dua lutut, yang ni lutut dia ni, dan tangan serentak ke atas trampolin. Lutut dia dan tangan dia ni jatuh serentak menyentuh trampolin. Lutut dan jari menghadap ke hadapan. Jari menghadap ke hadapan, lutut pun menghadap ke hadapan. Kembali ke posisi asal. Masa dia jatuh, lutut dan tangan menyentuh trampolin. Dapat daya, dia akan kembali ke posisi asal. Dia akan berdiri balik macam awal-awal tadi. Kemahiran lantunan asas yang ketiga adalah ini. Yang terakhir, kemahiran asal lantunan yang keempat adalah front drop. Ini jatuh hadapan ni. Jatuh hadapan ni, dia tegak. Dia jatuh. Dia akan berdiri tegak, dia akan jatuh ke bawah. Kena ini. Dia berdiri tegak di atas trampolin. Siku difleksi lebih kurang 90 darjah je ni. Yang ni masih nak jatuh ni, kamu kena standby awal. Siku ni kamu kena 90 darjah. Jatuh ni sampai dah ke bawah. Lutut difleksi, jatuhkan badan dalam keadaan meniarap selari dengan trampolin. Tangan berada di bawah dagu dengan jari menghala ke dalam. Mata memandang tangan dan kembali ke posisi asal ni. Dia akan berdiri tegak. Tangan ni kan 90 darjah. 90 darjah. Dia akan selari tangan ni. Darjah sentuh. Macam ni. Jatuh. Tangan di bawah dagu dengan jari menghala ke dalam. Supaya tangan kamu ni, tangan yang sini, dia akan kontak dia dekat trampolin dengan tangan sini. Boleh muka kamu ni tak kena dengan trampolin ni. Lepas tu bila dah jatuh, dapat daya, dia akan berdiri balik ke posisi asal. Maka mata jatuh tu, kamu tengok tangan ni supaya muka kamu ni tak sembang dekat trampolin. Kamu akan berdiri balik. Okey. Itu saja. Okey, kuat sekejap
Kemahiran asas lantunan yang keempat adalah front drop. Dah, kita dah ada 4 dia kan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kemahiran yang lain. Tadi lantunan. Sekarang ni masih lantunan, tapi kita akan buat layangan di udara yang membezakan. Tadi lantunan, banyak lantunan, seat drop kan. Seat drop ada, back drop ada, front drop ada, hand knee drop ada. Yang ni kita akan pergi kepada kemahiran lantunan bentuk badan semasa layangan. Kita kena faham bila sebut trampolin ni dia akan melantun. Dia akan melantun, kamu lompat-lompat, dia akan melantun. Dan kamu mampu membuat pelbagai bentuk layangan semasa di udara. Antara bentuk badan semasa layangan di udara yang kamu boleh lakukan adalah lompatan tak. Ini bentuk ni letak. Bentuk ni adalah bentuk tak. Yang ni. Okey. Berdiri tegak di atas trampolin dengan kaki dirapatkan. Ni kaki ni kamu rapat. Mengejut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Kamu akan mengejut ni. Genjut trampolin ni supaya dapat momentum, dapat daya. Lompat berulang-ulang kali pada ketinggian layangan yang sesuai. Fleksi lutut dan rapatkan di dada. Kamu dah mengejut beberapa kali, dapatkan momentum. Kamu dah ada lompatan, lompat biasa. Maksudnya kamu lompat secara lurus. Bila kamu dah dapat rasa ketinggian yang betul, dapat momentum yang betul, kamu boleh fleksi lutut dan rapatkan ke dada. Ni hasil dia. Inilah hasil tak dia. Bila kamu dah lompat dapat tinggi, lutut kamu dah fleksi dan rapatkan ke dada, kamu boleh menghasilkan satu bentuk lompatan, iaitu lompatan tak yang ini. Tangan memegang bahagian bawah lutut. Sini. Kembali ke posisi asal. Bila kamu dah terbang di udara, kamu berjaya lakukan bentuk lompatan tak, iaitu fleksi lutut dan rapatkan ke dada, dan tangan kamu memegang lutut dan berjaya di udara, kamu boleh jatuh dan kembali ke posisi asal seperti ini. Okay. Bentuk badan semasa layangan. Yang pertama adalah lompatan tak. Cantik pula. Okey. Yang pertama. Kita pergi yang kedua pula. Bentuk badan semasa layangan yang kedua adalah lompatan pat. Ini lompatan pat. Mana bentuk pat yang ni? Ni yang bentuk pat ni. Bila dah jadi udara ni, ni adalah bentuk pat. Macam mana bentuk dia? Berdiri tegak di atas trampolin dengan kaki dirapatkan. Sama juga dengan tak tadi. Mengejut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Lompat berulang kali. Kamu dah berjaya tegak, mengejut, kamu lompat di udara, lompat pada ketinggian layangan yang sesuai. Kita kena faham. Layangan yang sesuai. Fleksi pinggul dan kaki diluruskan. Bengkok kat pinggul kamu ni, dan kaki ni kamu lurus. Tangan kamu ni depan ni boleh menyentuh depan. Jadi jari kamu ni menyentuh dari kaki ni. Boleh jadi bentuk macam ni. Kamu lompat, pinggul kamu fleksi, kaki lurus, tangan kamu ni menyentuh jari hadapan kaki. Kalau boleh lah. Dan kamu jatuh juga seperti kamu berdiri tegak tadi. Di udara jatuh dan berdiri tegak balik. Bentuk ni lah dipanggil lompatan pat. Faham? Seterusnya, lompatan straddle. Yang ketiga, ini adalah bentuk lompatan straddle yang di atas ni. Ini hasil dia ni. Ini hasil dia lompatan straddle. Berdiri tegak di atas trampolin dengan kaki dirapatkan. Jadi
Inilah keadaan kaki yang rapat ini betul. Jadi berdiri tegak, mengenjut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Melompat, lompat. Bila pada ketinggian layangan yang sesuai, kaki kamu dikangkangkan. Dikangkangkan dan tangan kamu ini menyentuh ibu jari, menyentuh jari kaki kamu. Kan ya, kamu kena terbang di udara, kangkang, dan tangan kamu, dua tangan kamu ni sentuh jari kaki depan. Jadilah bentuk macam ni. Memang susah sikit lah, bukan susah sikit pun, memang bagi cikgu dia agak mencabar lah. Kalau ada trampolin yang besar macam ni, senang lah. Kalau ada trampolin yang kecil, cikgu tak rasa dah. Kalau yang berbadan besar tu sesuai buat. Berbadan kecil, dia cantik buat. Lompatan, bentuk badan yang di udara, yang ketiga yang ni, okey. Inilah bentuk badan dia semasa layangan di udara yang kamu boleh buat. Lompatan straddle namanya. Yang ni straddle ni, yang ni straddle. Straddle. Seterusnya kita bagi pada okey. Dia dah 3 ni. Tadi lah 3 bentuk badan semasa udara. Tadi kita boleh buat straddle, tuck, pipe. Ni lain pula. Antara kemahiran lain pula yang boleh kita buat semasa di udara. Okey. Seterusnya adalah bila kamu main trampolin, asas dia kamu nak faham macam yang cakap ni, lompat. Bila kamu lompat, kamu akan terbang di udara. Bila kamu akan lompat di sini, kamu kena faham awal ni adalah trampolin. Yang asas dia trampolin diciptakan untuk kamu melompat dan melantun. Bila kamu melantun dan melompat, kamu akan berada di udara. Bila kamu ada di udara, menjadi kreativiti kamu untuk buat kemahiran dia. Macam tadilah, kamu buat kemahiran tuck, pipe, straddle. Salah satu lagi kemahiran yang lain kamu boleh buat adalah putaran. Okay. Putaran ada banyak. Yang pertama adalah putaran 90. 90 darjah lah maksud dia. Kamu akan lompat. Bila kamu ada di udara, kamu akan buat 90 darjah, kamu akan pusing 90 darjah, jatuh balik. Okay. Berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan dilurus ke atas. Mengenjut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Lompat dan buat putaran 90 darjah mengikut arah jam atau lawan jam semasa di udara. Jadi kamu berdiri tegak, tangan dilurus ke atas, mengenjut beberapa kali, injut, mendapatkan momentum. Dan kamu lompat sehingga kamu rasa lompatan tu dah ketinggian tu dah sesuai. Kamu boleh buat putaran 90 darjah mengikut arah jam, ataupun kamu nak lawan jam pun boleh, asalkan dia 90 darjah je. Bila kamu dah capai, dah lakukan 90 darjah, dan kamu boleh jatuh ke tempat terbalik, fleksi lutut untuk mendapatkan daya ataupun jatuh 90 darjah kat trampolin tu lah. Kemudian lutut tu bengkok sikit untuk menyerap hentakan masa di trampolin tu. So ni. Sekejap sekejap. Contoh yang ni adalah yang ni adalah 90. Yang ni adalah 0 darjah. Ni 0 darjah, 0. Okey. Apa ni? Ya. Padam ni. Tak cantik pula. Yang ni depan. Okey, ni 0 darjah ni. Bodoh ni. 90 darjah. Yang ni dah 9, yang ni 0 darjah dia. Yang ni 0 darjah. Yang 90 darjah yang ni. Yang menghadap. Menghadap sini ada 90 darjah. Yang ni adalah 0 darjah. Yang ni adalah 90 darjah. Jadi dia lompat. Bila dah ada udara, dia akan pusing menghadap ke 90 darjah yang sebelah sini. Yang ni 0 darjah.
Yang ni 90 darjah. Kalau yang sini mestilah 180 darjah. Kalau yang sana pula jadilah 270. Kalau satu pusingan ni akan jadi 360. Ingat yang ni 0 darjah kan. Dia mula-mula dia menghadap mana? Kalau dia menghadap sebelah depan sana, yang ni lah 0 darjah. Yang ni adalah 0 darjah. Yang ni adalah 90 darjah. Yang ni adalah 180 darjah. Mana dia akan jatuh sebelah sini. Kita akan seterusnya. Okay. Kita pergi kepada 180 darjah. Sama juga macam lakuan tadi yang 90 darjah ni. Berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan dilurus ke atas. Menganjut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Lompat dan buat putaran 180 mengikut arah jam atau lawan jam semasa di udara. Masa di udara dia lompat, dia tinggi di udara, dia akan putar badan dia dan menghadap 180 darjah. Fleksi lutut dan turun tangan semasa mendarat. Jatuh dan menyentuh trampolin ni, lutut dia kena bengkokkan sikit dan tangan ni ke bawah lah. Kita nak serap hentakan lutut tu, nak kita fleksi supaya dapat serap hentakan supaya kamu tak jatuh. Sama yang tadi juga. Yang ni adalah 0 darjah. Yang ni adalah 180 darjah. Cantik. Ini 180 darjah. Yang ni, okey. Yang ni adalah 0. Ni mula dia dapat menghadap depan ni adalah 0 darjah. Dia lompat, dia dapat ketinggian dan kesesuaian dia nak pusing tu, dia nak putar tu, dia akan berputar di udara. Putar dah jatuh, menghadap 180 darjah. Ini 0 darjah, ni 180. Okey, yang ni mah. Yang ni kayaknya paling susah lah. Kategori ni lah, putaran ni tak apa boleh buat, tak salah. Okay, yang ketiga adalah putaran 360 darjah. Ini paling susah lah. Berdiri tegak di atas trampolin dengan tangan dilurus ke atas, menganjut beberapa kali untuk mendapatkan momentum. Lompat dan buat putaran 360 mengikut arah jam atau lawan jam semasa di udara. Fleksi lutut dan turunkan tangan semasa mendarat. Sama ni. Okay. Yang sama juga. Yang ini adalah mula di sini kan. Okay, yang ni adalah 0 darjah. Yang ini adalah 180 kan. Okay, ni 0 darjah. Ni 0 darjah, yang ni 180 darjah. Kamu mesti berputar ni, berputar pusing. Berpusing ni. Cantik. 360 kamu ni. Kamu ni kena buat pusing ni. Pusing, pusing. Pusing lah. Maksud 360 darjah ni kamu akan menganjut, sama juga dengan lain, menganjut, lompat, dapatkan ketinggian yang sesuai. Di udara kamu berpusing, satu pusingan 360. Pusing 360. Pusing. Menghadap sini balik. Nah, maksud dia kamu akan lompat satu pusingan penuh 360 darjah yang ni. Pusingan penuh. Daripada sini mula lompat di udara kelak kamu akan pusing. 360 darjah, pusing, jatuh balik macam ini. Selesai, yang tu je. Sama juga kamu lutut kamu ni kena bengkok. Tangan kamu yang angkat tadi turun dan berada di sisi badan. Supaya kalau lutut bengkok tu sebenarnya nak menyerap hentakan semasa di atas trampolin ni, supaya kamu tak jatuh. Okey. Nah,
Ambil. Okey, kamu selesai dengan isi-isi tadi. Maksudnya gimnastik asas ni dia punya kemahiran-kemahiran dia semua, kemahiran lantunan, kemahiran layangan di udara dan juga kemahiran putaran. Okey, tugasan minggu ini adalah cikgu nak kamu buat ni dua soalan yang mudah ni dalam buku tulis lah, buku tulis atau buku nota kamu tu yang kecil tu. Kamu tulislah tajuk dia gimnastik asas. Okay, tugasan minggu kedua salin ni 1, 2 ni je. Apakah peralatan yang digunakan dalam gimnastik asas tingkatan 1? Yang kedua, senaraikan kemahiran yang terlibat dalam gimnastik asas. Okay. Kemahiran ada banyak. Cikgu nak kamu tulis isi je. Contoh, kemahiran lantunan front drop. Tulis apa lagi? Selain front drop ada apa? 1, 2, 3, 4. Okay. Kemahiran yang kedua, kemahiran bentuk badan semasa layangan apa? Tulis 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan kemahiran putaran apa tulis. Kamu tak perlu nak salin semua sekali dengan cara-cara lakuan je tu. Banyak sangat kerana kamu tak ingat. Kamu tulis isi-isi penting je. Yang tu yang akan masuk exam nanti. Faham Okey. Kalau kamu cikgu agak kamu faham lah. Kalau kamu tak faham dengan apa yang cikgu ulas tadi, cikgu ajar ni, kamu ni boleh play banyak kali sebab cikgu tak buang pun video ni dalam YouTube. Kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu, message cikgu, Telegram ke, apa-apa je lah. InsyaAllah cikgu akan tolong kamu, bantu kamu secepat yang mungkin. Itu saja daripada cikgu untuk minggu ini. Sekian, terima kasih.